Okey, hari ini kita akan belajar bab 5 iaitu ungkapan algebra. Okey, kita akan sambung subtopik kita 5.1. Okey, apakah sebutan dan pekali dalam suatu ungkapan? Okey, dalam satu ungkapan, misalnya 2x tambah 3xy. Okey, 2x tambah 3xy. Okey, 2x tambah 3xy ini merupakan ungkapan algebra. Okey, untuk menghasilkan 2x, nombor 2 perlu didarabkan dengan pemboleh ubah iaitu x. Jadi, kita akan dapat pemboleh ubah darab dengan nombor 2 akan menghasilkan 2x. Okey, untuk 3xy pula ialah hasil nombor 3 dengan pemboleh ubah x dan y. Bila awak darabkan nombor 3 dengan pemboleh ubah x dan y, awak akan menghasilkan 3xy. Okey, jadi 2x dan 3xy terhasil daripada ungkapan algebra iaitu 2x tambah 3xy. Okey, 2 dengan 3 ni kita tahu dia adalah nombor dan pemboleh ubah untuk 2 adalah x dan pemboleh ubah untuk 3 adalah xy. Okey, 2x dan 3xy ini, 2x dan 3xy ini dikenali sebagai sebutan algebra. Okey, jom kita tengok apa tu maksud sebutan algebra. Okey, sebutan algebra dalam satu pemboleh ubah ialah hasil darab satu nombor dengan satu pemboleh ubah. Okey, contohnya macam 2x ni. Okey, 2 itu adalah nombor dan pemboleh ubah dia adalah 1x. Jadinya, dia dikenali sebagai sebutan algebra. Okey, kita pergi kepada latih diri 5.1D, muka surat 111. Okey, kenal pasti semua sebutan bagi setiap ungkapan algebra berikut. Okey, 6k tambah 2k. Ni soalan A 6k tambah 2k. Okey, 6k tambah 2k ni dikenali sebagai ungkapan algebra. Tapi soalan nak kita kenal pasti semua sebutan. Maksudnya semua sebutan. Dia nak semua ya, semua sebutan. Kenal pasti semua sebutan. Jadi nak tahu sebutan algebra kita apa dia. Jadinya macam soalan A ni dia ada berapa sebutan? 1, 2. Jadi dia ada 2 sebutan kan? Jadinya jawapannya kita akan tulis 6k dan 2k ialah sebutan algebra. Okey, soalan B pula. X kuasa 2 tolak 9xy. Okey, kita kira kat sini kita ada berapa sebutan? 1, 2. Jadi ada berapa sebutan kat sini? Ada 2 kan? Jadinya jawapan kita akan tulis sama dengan x kuasa 2 dan 9xy ialah sebutan algebra. Okey, bagi soalan D pula. Okey, first kita kena kira. Kita ada berapa sebutan? 1, 2, 3, 4. Kita ada berapa sebutan semua? Kita ada 4 sebutan. Jadi, kita boleh tulis jawapan kita sebagai 4PQ, maksudnya 4PQ. Kalau awak tak boleh tulis tolak kalau awak tulis tolak, dia akan menjadikan satu persamaan. Ataupun awak akan mendapatkan satu ungkapan. Sebab 4PQ tolak 7x per 2 tambah 8P kuasa 2Q tolak 1. Ini merupakan ungkapan algebra. Jadi, dia nak awak kenal pasti sebutan. Jadi, awak dah tahu dia ada 4 sebutan. Jadi, awak cuma tinggal senaraikan sahaja sebutan yang awak dah dapat tadi. Maksudnya, awak dapat 4 sebutan. Jadi, 4PQ, 7x per 2, 8P kuasa 2Q dan 1 ialah sebutan algebra. Okey, seterusnya. Suatu sebutan algebra boleh ditulis sebagai hasil darab pemboleh ubah dan faktornya. Misalnya, okey, 3QY. Kita boleh buat persamaan
3Q darab Y. Kita boleh buat 3Y darab dengan Q. Kita juga boleh buat 3 darab dengan QY. Okey, jadinya yang saya bulatkan color, yang saya petakkan color purple tu, YQQY itu merupakan pemboleh ubah. Okey, kita tengok 3Q. 3Q ialah faktor lain bagi pemboleh ubah Y. Okey, maka 3Q ialah perkali bagi pemboleh ubah Y. Jadi 3Q ini merupakan perkali, Y itu merupakan pemboleh ubah. Okey. Seterusnya 3Y. 3Y ialah faktor lain bagi pemboleh ubah Q. Jadi Q ni pemboleh ubah. Maka 3Y ialah perkali bagi pemboleh ubah Q. Jadi 3Y ini adalah perkali. Okey, jadi kalau 3 darab QY. Jadi apakah perkali bagi pemboleh ubah QY? Jadi jawapan dia adalah perkali bagi QY ialah 3. Okey, seterusnya kita buat latih diri 5.1D. Awak boleh refer buku teks awak, muka surat 111. Okey, ni soalan nombor 2 Soalan nombor 2. Dalam sebutan negatif 8XY kuasa 2, nyatakan perkali bagi. Okey, dia nak cari perkali bagi soalan A. XY kuasa 2. Okey, pertama sekali apa yang awak perlu buat adalah awak senaraikan, pecahkan awak punya nilai sebutan ni. Okey, sebutan ni. Okey, negatif 8XY kuasa 2. Okey, negatif 8 darab dengan X. Y kuasa 2 itu menunjukkan Y itu ada 2 kali kan. Jadi, kita kena darabkan 2 kali. Jadi, darab Y darab Y. Kita akan dapat sama juga seperti negatif 8XY kuasa 2. Okey, jadinya apa yang kita perlu buat? Okey, ini adalah sebutan seperti yang saya cakap tadi, sebutan. Okey, macam mana dia boleh dapat negatif 8? Okey, cara dia, okey, dia dah kasih A sama dengan XY kuasa 2. Jadi, awak tinggal potongkan je nombor yang sama dengan sebutan yang diberi. Okey, faham tak? Maksudnya kat sini ada X, awak potong X. Y ada 2, jadi awak potong Y tu 2. Jadi, awak tulis apa je yang tinggal. Jadi, yang tinggal cumalah sama dengan negatif 8. Okey, seterusnya. Soalan B. Jadi, sama juga, awak senaraikan balik nilai sebutan dia yang dalam soalan yang diberi. Okey, jadi kita nak dapat nilai perkali kita sebab dia nak cari perkali kan. Jadi 8X kita cuma potong yang ada nombor 8, yang ada X. Jadinya yang kita tinggal cumalah negatif Y darab Y bersamaan dengan negatif Y kuasa 2. Okey, jadi perkali bagi 8X ialah negatif Y kuasa 2. Okey. Soalan D pula, negatif X. Sama juga kita senaraikan pecahan kita untuk sebutan 8XY kuasa 2. Okey, kemudian kita potongkan negatif X. Kita potongkan negatif, kita potongkan X. Yang kita tinggal 8 darab Y darab Y. Sebab tu jawapan kita 8Y kuasa 2. Jadi, perkali bagi negatif X ialah 8Y kuasa 2. Okey. Seterusnya. Apakah sebutan serupa dan tidak serupa?
Okey. Okey, ni maksud dia Sebutan serupa ialah sebutan-sebutan yang mempunyai pemboleh ubah yang sama dengan kuasa yang sama. Okey, kita tengok contoh. Okey, negatif 2M dan 3/7M. Okey, yang negatif 2 dengan 3/7 itu kita tutup. Kita tak payah tengok. Kita cuma tengok dia punya pemboleh ubah sahaja. Iaitu M. M dan M. Pemboleh ubah dia sama ke? Sama kan? Jadi, bila pemboleh ubah sama, jadi dia merupakan sebutan serupa. Okey, contoh lain pula. PQ/3 dan 6.9 PQ. Okey, semua nombor awak abaikan. Tak payah tengok. Yang awak tengok cuma huruf ataupun pemboleh ubah. Dia bukan huruf tapi dia pemboleh ubah. Kita tak panggil dia huruf, kita panggil dia sebagai pemboleh ubah. Okey, contohnya PQ. Okey, PQ. Sini pun ada PQ. Jadi, dia sama kan? Jadi, PQ/3 dan 6.9 PQ juga merupakan sebutan serupa. Okey, contoh lain. Okey, awak tengok nombor awak abaikan K kuasa 2, sini ada K kuasa 2 kan? Yang ni pun K kuasa 2. Awak tengok dia punya kuasa. Kuasa dia sama, nombor dia pun sama. Jadinya, dia juga merupakan sebutan serupa. Sebab apa? Kalau nak sebut sebutan serupa, dia mestilah mempunyai pemboleh ubah yang sama dengan kuasa yang sama. Maksudnya kuasa pun kena sama. Kalau sini K kuasa 2, sebelah pun mesti K kuasa 2. Okey. Seterusnya, sebutan tak serupa. Sebutan tak serupa ialah sebutan-sebutan yang mempunyai pemboleh ubah yang berlainan atau mempunyai pemboleh ubah yang sama tetapi kuasanya tidak sama. Okey, dia kata mempunyai sebutan mempunyai pemboleh ubah yang berlainan atau mempunyai pemboleh ubah yang sama tetapi kuasanya tak sama. Okey, jom kita tengok contoh. Okey, 2V dan 2W. Okey, 2V dengan W. Okey, awak tengok V dengan W. V dengan W. Okey, huruf V dengan W ni sama ke tak sama? Tak sama kan? Jadi, sebab itulah dia sebutan tak serupa. Nombor awak jangan tengok Nombor itu kalau sama pun dia tak ada beri kesan apa-apa. Yang kita tengok cumalah pemboleh ubah dia. Pemboleh ubah ataupun huruf lah. Awak tengok huruf je. Jadinya, V dengan W tak sama. Jadi, sebutan tak serupa. Seterusnya, 5X dan negatif YZ. Okey. Kat sini dia XY. Kat sini YZ. Okey, jadinya jawapan dia sebutan tak serupa lah. 5X dengan YZ tak sama. Sebab itulah dia sebutan tak serupa. Okey, seterusnya 9X kuasa 2 dan 8X. Okey, awak dah nampak dah kat sini X kuasa 2, sini X kuasa 1. Okey, sama ke tak sama? Dia punya kuasa. Tak sama kan? Kat sini X kuasa 1, sini X kuasa 2. Jadi, dia pun sebutan tak serupa disebabkan kuasa dia tak sama. Okey, seterusnya. Contoh lain. 3M kuasa 2N dan 1/4MN kuasa 2. Okey, kita tengok Kat sebelah sini dia guna M kuasa 2. Sini M kuasa 1. Yang ni N kuasa 1, yang ni N kuasa 2. Jadinya tak sama Yang sebelah kanan M dia kuasa 2. Sebelah kiri dia M kuasa 1. Faham tak? Jadi kuasa dia tak sama. N pun sama tak sama. Sebelah kanan kuasa 1. N sebelah sebelah kiri. M sebelah kiri kuasa 2. M sebelah kanan
kuasa 1 and sebelah kiri kuasa 1 and sebelah kanan kuasa 2. Itu yang betul yang last kali saya sebut, cikgu sebut tu. Okey. Kiranya kuasa dia memang tak sama. Awak tengok memang tak sama kan? Memang dia MN. Huruf dah sama tapi kuasa tak sama. Okey, jadi dia merupakan sebutan tak serupa. Okey, jom kita tengok latih diri 5.1E. Okey, awak boleh tengok awak punya buku teks muka surat 112. Okey, soalan nak kita kenal pasti sama ada pasangan sebutan yang berikut ialah sebutan serupa atau sebutan tidak serupa. Okey, A 5K, 0.1K. Okey, kita abaikan dia punya nombor, kita cuma tengok pemboleh ubah dia je. K dengan K. Sama kan? Dia punya huruf. Okey, jadinya dia merupakan sebutan serupa. Sebabnya apa? Pemboleh ubah K yang sama. Okey, soalan B. Tengok 4Y, Y kuasa 2. Okey, awak tengok Y. Kat sini Y kuasa 1. Kat sini Y kuasa 2. Jadinya sebutan dia tak serupalah sebab dia punya pemboleh ubah tak mempunyai kuasa yang sama. Okey, jadi sebutan tak serupa disebabkan kuasa bagi pemboleh ubah Y adalah tidak sama. Okey, contoh D. 3AB per 2, negatif 8BC. Okey, jadi kita tengok pemboleh ubah yang ni AB. Yang ni pemboleh ubah dia BC. Sama ke tak sama? Tak sama kan? AB dengan BC lain kan? Jadinya jawapan dia adalah sebutan tidak serupa kerana pemboleh ubah AB dan BC adalah berbeza. Okey, seterusnya, bagaimanakah anda menambah dan menolakkan dua atau lebih ungkapan algebra? Okey. Apabila menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra, kumpulkan sebutan serupa dahulu, kemudian tambah atau tolak sebutan serupa itu. Jadinya, cara kita nak menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra, kita kena kumpulkan sebutan serupa, kemudian baru kita tambah ataupun tolak sebutan serupa itu. Okey, jom kita tengok latihan. Okey, latih diri 5.2A. Awak boleh tengok awak punya buku teks muka surat 113. Okey. Soalan A. Dia cakap, dia tulis 3X tolak 2Y dalam kurungan, tambah, buka kurungan, 5X tambah 9Y tutup kurungan. Okey, pertama sekali, apa yang awak perlu buat adalah, okey, awak senaraikan dulu. 3X tolak 2Y. 3X tolak 2Y. Tambah, yang ni, kejap Okey. Okey, yang ni awak kena, okey, ni operasi tambah kan? Tambah ni awak kena darabkan dengan yang dekat sebelah tu. Sekejap Okey. Tambah ini, bila tambah ni awak kena darabkan dengan tambah yang sebelah sini. Nampak tak? Okey, kena darab. Tambah, darab dengan tambah, awak akan dapat tambah. Sebab itulah 3X tolak 2Y tambah 5X tambah 9Y. Okey. Okey, awak dah senaraikan kan? Kemudian awak kumpulkan dia pula. Sebutan yang sama. Jadi 3X. Okey, 3X tambah 5X. Kat sini 5X kan? Sekejap
Okey, kat sini 3x. Sini 5x. Okey, 3x tambah 5x. Bila 3x tambah 5x, okey, dia merupakan satu kumpulan yang sama. Okey, y pula. Y negatif 2y tambah 9y. Okey, jadinya kita boleh selesaikan. Sebabkan ini merupakan satu kumpulan. Ini merupakan satu kumpulan. Okey. Jadinya, kita boleh selesaikanlah. 5x tambah 3x, kita akan dapat 8x. Okey, negatif 2y tambah 9y. Kita akan dapat positif 7y. Jadinya kita pemudahkanlah. Lepas kita dah kumpulkan dia dalam sebutan serupa, barulah kita pemudahkan sebutan serupa tu. Dapatlah jawapan. Jadi ini adalah jawapan akhir kita. Okey, B. Contoh B pula. 6AB tambah 2BC tambah 10. Dalam kurungan kan? Tolak, buka kurungan, AB tambah 3BC tolak 2, tutup kurungan. Okey, ini sama juga macam tadi. Okey, ni sama juga macam tadi. Okey, yang nilai tolak ni awak kena darab satu persatu. Okey, kena darab kan? Kena darab yang tolak ni. Jadinya, awak akan dapat 6AB tambah 2BC tambah 10. Okey, negatif darab dengan positif AB akan dapat negatif AB. Negatif darab dengan positif 3BC, awak akan dapat negatif 3BC. Okey, negatif darab dengan negatif 2, awak akan dapat positif 2 kan? Okey, bila awak dah dapat jawapan macam gini, baru awak kumpulkan dia dalam satu kumpulan yang sama. Okey. Sekejap. Okey, contoh 6AB tolak dengan AB tambah dengan 2BC. Okey, ini adalah satu kumpulan yang sama. Kemudian, awak tambah lagi pula. Tolak pula. Tolak 3BC tambah 2. Okey, kat sini tertinggal tambah 10. Kat sini kena tambah lagi 10. Sekejap. Kena tambah 10 sini. Tambah 10. Okey, awak kena tambah 10. Jadinya, okey, awak boleh pemudahkanlah. 6AB tolak AB. 6AB tolak AB tambah 2BC tolak 3BC tambah 2 tambah 10. Okey, jadinya 6AB tolak AB, awak akan dapat, okey, AB ini menunjukkan dia ada 1 tau. Jadinya 6 tolak 1, awak akan dapat 5AB. Okey, kalau untuk BC pula, okey, 2BC tolak 3BC. Okey, jadinya 2 tolak 3, awak akan dapat 1 kan? Negatif 1 kan? Sebab sini negatif 3 tambah dengan 2. Jadi awak akan dapat negatif 1. BC. Okey, tambah 2 tambah 10. Jadi jawapan dia tambah 12. Tambah 1 lah kat sini. Jadi 12. Jawapan dia 12. Jadi 5AB tolak BC tambah 12. Okey. Latih diri 5.2A. Okey, muka surat 113. Okey. Soalan dia, soalan E. 2/3 FG tolak 9MN tolak 1/2 FG tambah dalam kurungan 3MN tolak 1/6 FG tutup kurungan. Okey, pertama sekali apa yang awak kena buat adalah sama juga, awak darabkan dulu. Awak kena darabkan dulu. Okey, kena darabkan dulu Negatif darab negatif. Yang ni pun sama. Positif darab dengan negatif. Okey, bila awak dah darabkan, awak akan dapat 2/3 FG. Okey, negatif
darab dengan positif 9 mm, kita akan dapat negatif 9 mn. Okey, negatif darab dengan negatif, awak akan dapat positif 1/2 Fg. Okey, untuk yang persamaan kat belakang ni pula. Okey, positif darab dengan positif 3 mn, awak akan dapat positif 3 mn. Okey, positif darab dengan negatif 1/6 Fg, awak akan dapat negatif 1/6 Fg. Okey, jadinya bila awak dah dapat jawapan, awak kumpulkan kumpulan yang sama. Okey, 2/3 Fg. Okey, tambah dengan 1/2 Fg tambah dengan negatif 1/6 Fg. Okey, ini satu kumpulan yang sama. Jadinya, lagi satu kumpulan, negatif 9 mn tambah dengan 3 mn. Okey, awak dapat dah. Awak dah kumpulkan dia dalam kumpulan yang sama. Kemudian, awak pemudahkan. Jadinya, bila awak tekan kalkulator, 2/3 tambah 1/2 tolak 1/6, awak akan dapat Fg tolak. Okey, negatif 9 tambah 3, awak akan dapat negatif 6 mn. Jadinya, inilah jawapan akhir awak. Okey, itu saja. Thank you.